Seorang lagi tokoh sukan diangkat untuk minggu ini. Inspirasi legenda penyemarak misi emas. Dilahirkan pada 27 Mei 1985, mula berkecimpung dalam gimnastik artistik ketika berusia 10 tahun. Dan kini ketika berusia 39 tahun, telah pun mula melahirkan bakat-bakat baru. Jadi siapakah tokoh minggu ini? Akan saya kongsikan selepas ini. Tokoh sukan yang dipilih minggu ini adalah Eng Shuwai, bekas atlet gimnastik artistik berasal dari Taiping, Perak yang telah banyak menghadiahkan pingat pelbagai warna buat Malaysia. Kali pertama menyertai sukan C adalah pada edisi Kuala Lumpur 2001 dan terus mencipta kejayaan dengan membawa pulang 2 pingat emas dan 2 pingat perak. Diikuti 4 tahun berikutnya, Rizal Memorial Coliseum Filipina menjadi saksi Eng Shuwai menghadiahkan negara 3 pingat emas dan 1 perak. Bekas Olimpian yang telah menyertai 7 acara di Athens 2004 ini telah menjadikan tahun 2006 antara tahun yang cemerlang buat dirinya sebelum bersara pada tahun 2007. Memenangi pingat perak menerusi acara senaman lantai di Sukan Commonwealth Melbourne 2006. Eng Shuwai juga merupakan gimnas pertama negara memenangi pingat perak dalam acara melombol ketika beraksi di Sukan Asia 2006 di Doha, Qatar. Pada tahun 2005, Sukan C di Manila. Sekali dengan abang lah competition dalam Sukan C. Masa tu pun banyak cemas juga lah, takut disebabkan persaingan daripada Vietnam, Filipina semua pun kuat. So pasukan kami pun menghadapi pressure yang agak kuat lah. Akhirnya kami dapat mencapai lah apa yang kita aim lah. Seperti dalam pasukan kami mencapai pingat emas. Bagi saya, abang saya macam idola saya lah. Apa yang dia capai tu, memang saya akan cuba sedaya upaya saya untuk mengikut jejak-jejak dia lah. Untuk abang saya sebagai seorang jurulatih lah. Memang saya rasa happy lah sebab apa knowledge dia ada yang dia belajar, sumbangan semua, dia ingin memberi kepada apa yang dia telah belajar daripada jurulatih overseas. Sekarang dia untuk nak melakukan sesuatu sebagai seorang jurulatih kepada Malaysia dalam sukan gimnastik. It's very good that MSN is taking him as a coach, sharing his knowledge to what he has learned in this gymnast since 1999 until 2006 for our achievement he have, and then untuk membagikan peluang ini kepada upcoming gymnast. Sebab saya nampak pun effort dia letak untuk sebagai seorang jurulatih. Contohnya pagi dia sampai untuk nak plan semua training untuk gymnast, petang pun dia fikir lagi pasal gymnast nak buat apa, dari segi makan cukup rehat ke. So benda-benda ini memang saya nampaklah apa yang abang saya telah buatlah. Eng Shuwai mempunyai sebuah keluarga dengan hubungan kekeluargaan yang sangat rapat dan saling memberi sokongan dalam segala hal. Ibu dan bapanya menjadi watak utama dalam karier Eng Shuwai sebagai seorang gimnas negara sehingga kini bergelar seorang jurulatih buat pasukan kebangsaan. Mempunyai 3 orang adik-beradik lelaki dengan bakat yang sama lebih memudahkan mereka untuk bertukar-tukar idea dan saling membantu. Abangnya, Eng Shuliang merupakan jurulatih gimnastik lelaki negara, sentiasa menjadikan pengalaman adiknya sebagai inspirasi utama dalam tugasan seorang jurulatih. Manakala adiknya, Eng Shumun, yang juga berbakat dalam seni ini, memilih untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang aksi lasak atau profesional stuntman berkelas antarabangsa. Meskipun Eng Shuwai mempunyai jadual yang padat, namun beliau percaya terapi yang hebat adalah ketika bersama keluarga. Coach Eng Shuwai hari ini bergelar sebagai head coach bagi pasukan wanita senior dan juga junior bagi pasukan kebangsaan gimnastik artistik kita. Tetapi sebelum itu, ketika berusia 10 tahun membawa ke 11 tahun, perjalanannya bermula. Jadi mungkin coach boleh kongsikan bagaimana minatnya dalam sukan ini dan siapa yang mengajak. Mungkin boleh kongsikan ceritanya. Actually, start cuba abang saya dipilih dalam sekolah. I think that time ada banyak jurulatih from China. And then dia pergi ke sekolah untuk rekrut baru-baru punya gimnas.
That time abang saya Eng Su Liang, sekarang head coach untuk lelaki, dapat dipilih. So dia sudah training 3 bulan. Pada satu hari lagi nanti itu jurulatih tanya, adakah ada family yang lain di rumah. So mak saya cakap ada. Saya masih ada 2 anakan budak dekat rumah. Coach cakap, bagus lah macam ni, boleh bawa tak datang gym untuk bersama training dengan abang dia. Mak saya pun sangat happy lah sebab masa dihantar abang saya pergi training, saya dengan adik saya cuma dalam rumah je. Sebab dekat Taiping kan, masa tu pun tak berapa bahaya. Rumah tengok kartun, kita sudah boleh survive. So that time kita dah pergi dekat tempat training dengan abang saya. Dan kita pun rasa sangat seronok sebab terkejut, boleh buat flip-flip pun sangat seronok juga. So that's why slow-slow kita training sampai tahap yang ke Olimpik lah. Jadi ini yang perjalanan saya lah. Perjalanan ketika itu di Taiping dan bermula kisahnya sebagai pemain kebangsaan itu, mula membawa nama Malaysia. I think first time I bawa nama Malaysia is 1999 dekat Arafura, dekat Australia. Itu kali pertama saya wakil Malaysia keluar pertandingan. So that time pun agak happy result tu lah sebab saya dapat 10 markah, that's been perfect 10 dalam acara floor. So saya dapat dalam qualified and masuk final. So saya sangat happy lah that time. So the first time saya sudah dapat perasaan untuk mewakili Malaysia. So saya set saya punya target. Nah, wakil juga Malaysia untuk main SEA Games di Kuala Lumpur 2001. Itu saya punya target lah masa tu. Baiklah, perjalanannya daripada ketika pencapaian-pencapaian 1999 mula mewakili negara sehinggalah ke tahun 2017. Jadi mungkin coach boleh kongsikan antara pencapaian yang berjaya digapai. Pencapaian saya di 2001 SEA Games, saya menang team event dengan kawan-kawan rakan-rakan saya, pinggan emas, dan floor exercise saya menang pinggan emas. And then parallel bar saya menang nombor 2. This is saya first time debut dekat SEA Games. And then the next tahun 2002, the next year Commonwealth Game, itu kali pertama saya wakil Malaysia pergi this kind of temasya besar punya game lah. So saya dapat silver medal di Commonwealth Game dekat Manchester, dekat acara floor yang saya dapat event lah. So lepas tu 2003 saya dapat peluang bertraining bersama China Gymnastic Team di Beijing. Saya long stint training dekat China team. So dapat itu opportunity yang lebih baik untuk training bersama high level quality punya gymnast. So that time saya dapat peluang untuk beraksi di World Championship. Saya dapat masuk final di acara floor. Itu cuma saya orang satu Asian saja yang masuk dalam World Championship final dekat floor. So that time I dapat qualify ke Olympic Games di Athens. Itu memang saya punya dream lah untuk saya sebagai satu gymnast. Of course Olympic is kita kena pergi, itu memang kena capai. So the next year after the Olympic, this is my first Olympic. So saya pun sangat happy. So that time saya just ambil sebagai saya punya modul untuk saya pergi dapatkan perasaan itu saja. Sebab saya tahu this is not my satu kali punya the Olympic saja. So saya pun ambil sebagai saya punya pre Olympic Games saya. Hope saya nanti 2008 boleh buat something dekat Beijing. So after that saya balik dari Olympic Games, saya pun capai apa yang saya mau. So I pun rasa sangat happy lah sebab I'm the first male gymnast untuk pergi wakil Malaysia di Olympic Games. Lepas tu the next year 2005 SEA Games pula saya dominate dekat Manila. Saya menang 4 gold medal masa tu dalam floor, dalam all round, dalam team event and dalam high bar. Itu saya memang happy lah sebab sebelum tu saya di World Championship, saya punya ranking di all round adalah dunia ke-9. Ya, dunia ke-9. So itu pencapaian yang paling tinggi untuk saya lah sebagai all rounder lah. Sebab all rounder itu bukan senang. Kalau saya buat satu acara itu floor, itu satu acara je. Tapi all rounder kita kena menang 6. That means 6 acara tu pun kena konsisten. So itu the top ranking untuk saya lah sendiri. So after that Commonwealth Game masih lagi dapat silver medal dekat floor exercise. I think ada satu sangat silly mistake dekat kaki saya keluar. Kalau tidak, I think it's a very good opportunity to menang gold medal untuk Malaysia juga masa tu. And then end of the year Doha Asian Game. That's my second time Asian Game. First time di Korea, Busan. I nombor 4 dekat acara Melombo. So
After that, I try my best, I upgrade myself, and then saya dapat buat 2 skill paling susah di dunia. Cuma that time ada 3 orang buat je, saya is the third one. So saya dapat opportunity untuk naik dekat platform podium, dapat silver medal masa tu. Masa qualify saya dapat first. So itu memang saya memang sangat happy sebab saya dapat buat vote yang paling susah di world. That's why I letak saya punya semua fokus dekat Beijing Olympic. Tapi ada sikit kind of the problem, I quit before the Olympic Game lah. Itu memang satu tak boleh hilang punya step lah. Itu memang saya punya susah punya time lah. Okey, baik. Itu perjalanan ceritanya mengenai, boleh kita katakan, raja all around kita lah untuk gimnastik artistik. Cukup berbakat dan cukup hebat. Banyak lagi penceritaannya kejap lagi. Acara yang menyumbangkan pingat perak kepada kontijen negara hari ini pada Sukan Commonwealth ke-18 di Melbourne ini adalah acara gimnastik artistik kategori aparatus, floor exercise dan Eng Shu Wai yang kita saksikan sekarang ini, yang sedang melakukan senaman lantai dalam kategori aparatus ini. Pemenang pingat perak, kita saksikan bagaimana persembahan yang dilakukan oleh Eng Shu Wai. Sedikit tersasar pendaratan yang dilakukan oleh Eng Shu Wai untuk menamatkan persembahannya tadi. Itulah yang menyebabkan Eng Shu Wai berkedudukan di pingat perak dengan pencapaian yang agak baik juga walau bagaimanapun. Sementara itu yang sedang mendahului dalam acara ini ialah gimnas dari Kanada, Adam Alexander Wong, yang memungut mata 14.975 mata untuk berkedudukan emas. Disaksikan gerak perlahan, dan pingat gangsa dalam acara ini dimenangi oleh Carl Keith Schofield dari Kanada juga dengan 14. Ini dia mata yang diperolehi oleh Eng Shu Wai. Upacara pertama untuk Malaysia pada hari yang kelima ini menjadikan sekarang ini kedudukan yang begitu baik pada kontijen Malaysia. Eng Shu Wai, pemuda yang berasal dari Taiping, Perak, memenangi pingat perak dalam acara gimnastik artistik floor exercise. Penerima Anugerah Olahragawan Harapan Negeri Perak tahun 2001, Eng Shu Wai memilih untuk bersara dari sukan gimnastik ini pada tahun 2007. Meskipun tercalit dengan kontroversi pada tahun tersebut, namun rezeki beliau tidak dapat dinafikan. Eng Shu Wai telah dihantar mengikuti kursus kejurulatihan di Budapest, Hungary selama 3 bulan, seterusnya membuka laluan kepadanya untuk bergelar seorang jurulatih. Sepanjang bergelar jurulatih gimnas wanita negara, banyak perkembangan positif berjaya dicapai. Proses melatih gimnas berpengalaman seperti Farah Ann Abdul Hadi, Tang In Ye, Tracy Eng dan Nur Azira Aziri sentiasa menjadikan Eng Shu Wai sentiasa komited dengan komitmennya. Dan kini dalam misi mencari pelapis Farah Ann yang memilih untuk bersara, Eng Shu Wai mampu tersenyum lega kerana anak didiknya, Rachel Yeoh, telah memenangi pingat emas dalam acara akhir individu batang titian di Sukan Si Hanoi 2021.
Eng Shuai sememangnya sentiasa dijadikan inspirasi dan idola, bukan sahaja gimnas wanita, malah gimnas lelaki yang menjadikan beliau sebagai penanda aras untuk berjaya dalam sukan ini. Bukan hanya atlet, malah barisan jurulatih lain juga sentiasa meminta pandangan dan perkongsian dalam persiapan atlet mereka ke kejohanan antarabangsa. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam tamasya antarabangsa, beliau seringkali memberi motivasi kepada atlet supaya tahap keyakinan setiap atlet sentiasa digilang. Sememangnya dikenali sebagai seorang yang tidak kedekut ilmu, Eng Shuai sentiasa memandang serius terhadap kesihatan psikologi atletnya. Sentiasa optimis terhadap kejayaan atletnya menjadikan anak didik Eng Shuai lebih fokus dan berazam untuk menambah koleksi pingat buat negara. Muhammad Syahrul Aimi Kamarul Hisham menjadikan Eng Shuai sebagai idola sehingga mampu menamatkan kemarau 17 tahun dengan memenangi pingat di Sukan Asia. Bagi saya, Coach Eng Shuai dia memang seorang jurulatih yang memahami keperluan atlet dan apa yang perlu diperbaiki bagi setiap atlet, individu atlet. So semua orang akan dapat mungkin saya kurang kat sini, so dia akan tolong dekat bahagian ini untuk lebih. Lepas tu kalau mungkin saya dah kuat kat sini, dia akan cari cara untuk tambah baik lagi, macam mana nak tingkatkan lagi pencapaian any level untuk tingkatkan lagi so that kita boleh sama dengan atlet world class punya level. Pencapaian yang paling tertinggi adalah SEA Games Vietnam 2021. Saya dapat 1 pingat emas dan juga 1 pingat gangsa all around. Lepas tu dekat tahun 2019 juga saya dapat pingat gangsa dekat acara palang bertingkat. Lepas tu saya juga menyertai Commonwealth Games 2021 di Birmingham dan juga World Cup, 3 World Cup dengan dia. Tahun ni 2 kali dan sekali lagi 2019. Dalam tempoh 8 tahun membawa nama Malaysia tu kan, banyak pencapaian telah pun berjaya digapai, tapi ada kenangan manis dan juga kenangan pahit tu. Dia orang kata akan ingat sampai bila-bila. Jadi mungkin coach boleh recall balik. Kenangan manis Commonwealth Game lah. Saya menang first silver medal untuk Malaysia lah. Itu memang satu kenangan yang sangat manis sebab during that time I ingat saya cuma is how to say the peserta di South Asia je kuat je. Tapi saya suruh tunjuk di Commonwealth country, saya pun dekat standard tu. And then lepas tu saya ada lagi jauh punya itu pandangan dalam karier saya. Saya mau jadi macam ni. Saya mau jadi macam ni. So that's why I think Commonwealth Game lah is paling The best moment lah. Okey, baik. Kalau kenangan pahit ni? Kenangan pahit lah. Kenangan pahit I think is I have some issue lah. Sebab tu I quit gymnastik lah. So I think that time ada Dida mention depan tu saya buat 3 skill yang 2 skill yang paling susah di dunia. I think I might be do something dekat Beijing Olympic. Kenapa cakap macam ni? Saya train ke Beijing. Beijing punya everything saya sudah sangat biasa. Coach, dia punya setting, makanan, weather, judging, semua pun to my side. Tapi during 2007 ada isu lah sikit lah. That's why I quit gymnastic. That's why I think that one is paling susah punya moment lah untuk saya. When I nampak like Dato' Lee Chong Wei, that time kita selalu bersama. Of course masa dia training dekat gym 2, malam-malam kita main tepi dia training. Kita pun ada satu itu how to say the vision lah, Islam lah, kita nak dekat Olympic Game nak menang medal. Itu vision tu lah, kita selalu ada tu, selalu kita bincang kita sampai tu. Dia pun ada influence by dia juga, sangat hard worker. I pun hard worker juga. Kita kawan baik, kita pun kena sama-sama dapat result terbagus untuk negara kita lah. So I think that is my hard moment lah, and sangat pahitnya satu memori lah untuk saya.
Okey, pernah melalui orang kata zaman kejatuhan lah dalam karier sebagai seorang atlet gimnastik artistik. Tapi karier sekarang ini menghasilkan anak-anak ataupun pelatih-pelatih muda. Mungkin boleh kongsikan perjalanan karier sekarang pula. Saya masuk balik di skuad negara is 2015 Oktober. That's my first time balik dekat Malaysia after I quit lah. So terima kasih kepada MSN Dato' Syafawi, that time dia ketua pengarah, dia invite saya balik. Of course nak terima kasih kepada kita punya WAG previous punya head coach Natalia Singkowa. Dia sampai rumah untuk ajak saya berjoin bersama dengan dia. So that's why I rasa pun it's the right time I balik untuk membantu Malaysia team untuk naikkan different level lah. That is my vision untuk menjadikan satu jurulatih. So that time I masuk, I ada handle Farah, Tracy Inye, Rachel, Azira, Siti. That time lah, on 2017 kita punya target lah untuk at least kita kena menang balik kita punya team gold medal. So kita work hard for that lah. Of course, during that time, 2016, of course Farah ada sikit mistake lah. Dia tak dapat pergi dekat Rio Olympic juga. That is a very hard moment untuk dia jugalah, untuk saya. Of course, belakang dia dapat jadi pergi ke Tokyo, I pun sangat happy lah. Sebab this is I nampak I sebagai atlet, saya dapat pergi ke Olimpik, saya dapat menang pingat emas di SEA Games, saya dapat menang di Commonwealth Games. So saya pun nak anak murid-murid saya boleh ikut langkah saya dan sukses dalam ini gimnastik career. Okey coach. Yeah. Dah bergelar atlet, dah bergelar sebagai head coach. Apa lagi impian yang belum lagi tercapai untuk membangunkan sukan gimnastik artistik? Dalam saya punya impian lah, dalam saya punya coaches career lah, saya masih tinggal 2 lagi target saja belum dicapai lah. Of course di Commonwealth Games dapatkan medal untuk WAG, Asian Games pun sama, kita tak pernah. Tapi saya pun ada bantu abang saya, Eng Shuliang, last Asian Games, Syarul Aini, of course menang after 17 tahun. Kita bertunggu-tunggu pecah telur tu. Akhirnya Syarul Aini sudah pecah telur untuk kita di Asian Games, dapat bronze medal. So itu memang satu pencapaian yang tinggi lah. Kita nak keep the momentum. Bukan sekali je kita dapat itu result. Kita nak sangat konsisten. Next Asian Games kita pun ada orang. Tak ada Asian Games, Commonwealth Games kita pun ada. So that is the way kita sekarang tengah buat satu modul keluar untuk membantukan gimnas-gimnas, tak kisah lelaki ke perempuan, as kita satu family kat dalam gym ni. Okey, mungkin ada kata-kata motivasi lah kan sebelum kita menutup tirai kita untuk minggu ini. Jadi kata-kata motivasi coach kepada pelapis-pelapis muda dan juga mereka yang berminat untuk sertai sukan ini. Bagi yang berminat dalam sukan ini, memang satu perjalanan yang panjang lah kalau you nak sampai ke elite punya program. Tapi of course kita punya acara ni tak famous macam badminton, macam swimming sebab banyak orang berlatih. Tapi saya bagi some advice untuk yang nak main gimnastik, harap you all kena keep a passion lah. Passion tu sangat penting. Jadi kena tahu apa yang anda minat ni, bagaimana perjalanannya, dan jangan mudah untuk meletak, orang kata bukanlah kita meletakkan harapan, tak boleh meletakkan harapan yang tinggi, tapi seiring dengan usaha. Untuk minggu ini sekali lagi Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP, sudi turun padang untuk menyaksikan sendiri perkembangan karier Eng Shuai. Turut serta bersama Datuk Nurul adalah General Manager YAKIP Encik Zuhari, hadir untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan. Sokongan tidak berbelah bagi pihak YAKIP kepada bekas atlet sememangnya amat mengagumkan. Nampak?
saya jalan atas balancing beam yang rendah ni pun tak stabil juga. Aduh, hai macam mana tah lagi diorang kan? Okey, nampak gayanya inspirasi legenda untuk minggu ini sudah pun berakhir. Apapun jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Coach Eng Shuai kerana telah pun menabur bakti membawa nama negara kita Malaysia dan kini melatih barisan pelapis juga dalam misi yang sama membawa nama Malaysia. Terima kasih juga kepada anda yang setia dalam Inspirasi Legenda. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan dengan tetamu yang juga menarik.